Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak berkongsi kepada anda semua beberapa tips bagaimana kita nak bercakap ataupun nak berucap di hadapan orang ramai dengan lebih berkesan. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham dan sedar bahawa setiap orang boleh bercakap, kerana setiap orang ni mempunyai mulut, lidah, sifat perkata. Maka semua orang boleh bercakap, tetapi yang membezakan kita semua faktor keyakinan, gemuruh, nervous dan sebagainya. Baik, jadi tips yang pertama ialah kita hendaklah mengetahui laras bahasa yang ingin digunakan, sama ada formal ataupun tidak formal. Contoh, kalau formal ni yang mempunyai protokol, kalau informal tidak mempunyai protokol. Dan juga kita perlu ambil kira juga faktor situasi. Contohnya situasi soalan hajat ke, hari sukan, hari keluarga, unit beruniform. Jadi kita kena ambil tahu jugalah supaya kita punya percakapan ni, kita punya gaya berucap tidak terpesong. Tips yang kedua ialah apabila kita nak bercakap, pada awal-awal tu kita hendaklah memuji audience. Yang ni cara orang nak buat. Kita boleh buat lepas ni. Pandai-pandailah. Contohnya kita diminta, disuruh bercakap ke, kita puji dulu audiens kita. Saya berasa beruntung, bersyukur kerana di hadapan saya ini sekian. Cuba buat macam tu. Biasanya apabila kita puji ni, first impression audiens terhadap kita tinggi dan baik. Itulah yang kita mahukan. Dan dia juga boleh menarik perhatian audiens bahawa kita ni macam seolah-olah kita dah buat research dah. Baik, tips yang ketiga ialah kita juga boleh berkongsi ataupun bercerita tentang pengalaman hidup. Antara kelebihan kita berkongsi pengalaman hidup ialah audiens tidak akan mengantuk. Dan juga apabila kita nak berkongsi ni, pastikan kita punya pengisian tu mempunyai nilai atau pengajaran. Jangan kita bercerita, contohnya ketika saya di sekolah dulu, lepas tu diam macam tu saja. Macam tergantung. Kita perlu ada nilai dan pengajaran apa yang kita nak semua orang dapat. Baik, tips yang keempat ialah apabila kita nak bercakap ni, kita perlu bercakap dengan intonasi kita sendiri. Tidak perlu berlebihan untuk meniru gaya orang lain. Tidak menjadi satu masalah pun kepada kita nak menjadikan seseorang itu sebagai figura. Tetapi kita kena yakin bahawa kita juga boleh bercakap dengan cara kita sendiri. Sebabnya kadang-kadang cara orang ni tak sama. Contoh, ada 10 orang, maka 10 orang ni tak sama. Mungkin dia ni cara bercakap ni dia bersemangat. Orang yang kedua ni dia punya ilmiah, berfakta. Yang ketiga, dia ada banyak unsur kecindan dalam dia punya percakapan. Maka tidak sama. Tidak menjadi masalah kita nak mengambil contoh ataupun pedoman, tetapi pastikan kita menterjemahkan cara percakapan kita sendiri. Contoh, kalau di Malaysia ni, kalau kita tengok je, penceramah-penceramah di Malaysia pun tidak sama cara dia orang bercakap ni. Contohnya seperti Ustaz Syamsul Debat. Gaya Ustaz Syamsul Debat tu lebih kepada unsur kecindan. Contohnya. Baik, tips yang kelima ialah kita perlu mempunyai nota untuk kita bercakap. Nota tu sama ada kertas ataupun telefon. Apakah tujuan kita menggunakan nota? Supaya percakapan kita tidak terpesong daripada situasi tu. Dan juga pentingnya nota supaya tidaklah apabila kita bercakap tiba-tiba blur ataupun blank. Yang tu bahayalah. Dan tips yang keenam ialah kita boleh berkongsi tips ataupun amalan tertentu. Tips ni pada penutup lah biasanya. Contohnya kita dah nak habis bercakap dah, nak habis berucap dah, maka kita mengambil kesempatan atau ruang tu, kita bagi tips yang kita boleh bagi tahu kepada audiens. Apakah kelebihan kita berkongsi tips? Ialah apabila kita buat macam tu, maka audiens ni dia dapat something daripada kita.
Contohlah kita bercakap 20 minit, 15 minit, setengah jam ke contohnya lah. Maka biasanya audiens ni tak dengar sangat. Mereka tak dengar sangat. Jadi pada fasa penutup kita bagi amalan ke contohnya. Maka audiens ni dia dapat benda tu. Contoh kalau orang tanya dia apa yang dapat daripada tazkirah takji ke, maka dia kata, oh saya dapat ni tips ni. Pada akhir takji tu dia berkongsi. Jadi dah dapat dah situ. Itulah antaranya. Selesai sudah perkongsian daripada saya 6 sahaja. Dan sebenarnya banyak lagi. Anda semua boleh Google, boleh cari di YouTube. Dan juga apa yang saya kongsi ni, apa yang boleh anda ambil manfaat, ambil. Dan sekiranya rasa tidak sesuai, tak perlu manfaatkan lah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.